A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allahumma dhakkirna minhuma Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufhim Sulaiman fahimna wa ya muallim ulama 'allimna. Alhamdulillah. Segala puji itu tertentu mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang beri segala-gala kepada segala-gala hamba yang di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Pada petang yang maha mulia ini, marilah sama-sama kita duduk dalam majlis, orang panggil majlis ilmi, majlis mari nak beringatkan masalah-masalah agama, masalah-masalah ilmu terutamanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat yang saya baca tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akakkan manusia, akakkan darajat manusia setengah daripadanya. Ya Allah SWT nak akakkan darajat mereka itu, iaitu darajat ahli ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat tersebut. Allahumma amin. Pada petang yang maha mulia ini, alhamdulillah, saya sedikitlah daripada permintaan daripada para guru-guru kita yang sentiasa duduk dalam media dakwah, duduk dalam media mengajar ilmu agama kepada masyarakat, kepada adik-adik, kepada kawan-kawan. Marilah kita sama-sama mari mengingati majlis ilmu. Marilah kita mengingati masail-masail ilmu. Mudah-mudahan kita dapat faedah, dapat boleh sebar, dapat ada sehat untuk nak sebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan setengah daripada ilmu yang penting, ilmu yang kita kena ambil padu, ambil kepentingan, iaitu ilmu lughah Arabiyah. Saya sedikit daripada permintaan guru-guru, permintaan beberapa kali, permintaan orang panggil berulangi di atas lidah mereka. Mintalah daripada saya sebagai talabatul ilmi juga, mari nak mengingati kepada saya sendiri dan kepada saudara-saudara kita, sama ada duduk di sini dan duduk dengar di mana-mana tempat pun. Pada hari Sabtu tanggal yang ke-9 bulan 7 2020 Miladiyah bersama tepat 20 Zulkaadah 1441 Hijriah An-Nabawi. Kita mari tengok sikit. Saya sahutilah daripada suara-suara permintaan itu dengan isti'anah, dengan minta tolong, dengan minta rai kepada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan rai, berikan tenaga, berikan kuasa kepada kita supaya kita boleh mari menyatakan salah satu daripada ilmu dia juga yang ia saat ni tu kepada kita. Alhamdulillah, itu adalah satu nikmat yang siapa-siapa pun nak boleh tu orang panggil kata terhenti juga di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada majlis ni kita nak mari mulalah sedikit daripada ilmu lughah Arabiyah. Ilmu lughah Arabiyah ni tu orang panggil umum lagi.
Orang panggil meliputi lagi. Sebab ilmu lughah Arabiyah ni banyak. Tapi dengan cara khususnya iaitu ilmu nahwu. Yang kita patut belajar, yang kita adik-adik saat ni tu sama ada hak baru nak mula belajar bahasa Arab, sama ada hak mula giddah. Hak baru nak mula tu kita kata kita nak buka kitab untuk nak ngaji. Hak mula giddah, hak pernah belajar dah tu, kita niat kosak sabar dengan untuk nak supaya kita tu boleh dapat ambil peringatan. Saya sebagai kalulah orang panggil kata kamu saat itu pernah belajar dah, kita mari pakak mari tak perangat, pakak mari perangat di antara satu sama lain, beri peringatan di antara satu sama lain. Tapi kalau adik yang mula-mula nak belajar, yang mula-mula nak kenalkan lughah Arabi, kita mari duk sila, mari dengar, mari orang panggil kata apa yang saya boleh mensampaikan di sini insya-Allah. Belum kita nak pergi di situ, sama-sama lah orang panggil kata permulaan bahasa-bahasa ilmu dan para ulama ni, apabila mereka itu nak mulakan ngajar apa-apa pun, tak lain tak bukan mereka itu mulakan dengan dua perkara yang besar-besar. Dua perkara yang besar-besar. Terutama orang panggil atau dikirakan masalah pentinglah bagi orang yang nak mulakan satu perkara saat itu, yang kena sebutkan perkara ini. Dalam bicara ulama saat ni tu mereka itu akan sebut, mereka itu akan orang panggil kata royaklah kepada anak-anak murid mereka, kata belum kamu nak mulakan satu perkara, kena royak gak dua perkara. Dinamakan dua perkara itu iaitu orang panggil sebagai muqaddimah, sebagai permulaan. Permulaan itu ada dua. Permulaan orang panggil muqaddimatul ilmi wa muqaddimatul kitab. Muqaddimatul ilmi dan muqaddimatul kitab. Orang panggil permulaan perbahasa diri ilmu tu sendiri, permulaan perbahasa kitab hak kamu nak belajar. Sebelum kita nak pergi di situ, marilah saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, marilah kita tengok sedikit. Saya ni sebagai nak ambil lah satu buah buku, nak buat belajar dalam ini halakah ni, satu buah buku yang tak berapa kecil dan tak berapa besar. Orang panggil kitab pertengahan. Kitab orang panggil pertengahan di antara marhalah mubtadi, iaitu orang mula nak belajar, dan kitab yang di pertengahan dengan marhalah al-muntahi, iaitu orang yang belajar giddah, orang yang pernah belajar dah, orang yang pernah tahu dah. Mana kitab permulaan pertengahan di antara dua marhalah, dua peringkat itu. Saya nak pilih satu buku, kalau adik-adik dan kawan-kawan saya, sama ada kita kenal dengan cara peribadi ataupun kita kenal dengan cara rakaman ini, kita hendaklah pergi cari salah buah buku ni, iaitu buku Mutammimatu al-Ajrumiyah. Kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah fi ilmi al-Arabiyyah. Kita akan baca kitab ni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qasak niat saya supaya nak mari sedikitlah beri keterangan syarah ini kitab ini. Panggil kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah fi ilmi al-Arabiyyah, yang dikaryakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Hattab Al-Ru'aini. Kita kenal belakalah orang panggil, kalau orang Melayu, orang berbangsa Melayu kita ni dikenalkan dengan orang panggil matammimah, orang panggil Mutammimatul Ajrumiyah. Orang panggil masail cara oleh masalah ilmu Arabiyah, dengan maknanya kesudahan bagi mata Ajrumiyah pada nak bicarakan ilmu lughah Arabiyah, ilmu lughah Arabiyah. Maka di antara dua ni
Orang panggil kata mata al-Ajurumiyah. Di antara wipun di antara Mutammimah dan al-Jurumiyah. Maka dua ni ada orang karya belaka. Mutammimah suku, al-Jurumiyah suku. Mana kata Mutammimah ni mari nak sempurna di atas mata al-Ajurumiyah asal. Kita ni orang pernah ngaji pondok pun baik, orang ngaji sekolah pun baik, orang ngaji ikut turut live tok guru, ikut mak guru ni kenal lah mata al-Jurumiyah. Orang panggil matan al-Ajurumiyah. Apabila sebut kepada orang yang pernah ngaji tu, utama orang ngaji pondok-pondok, orang ngaji sekolah di atas bala-bala ni, kenal lah. Orang panggil matan al-Ajurumiyah. Matan al-Ajurumiyah saat ni tu, orang panggil berkat dia saat ni tu, orang mek ngaji setiap masa, setiap pak. Tu nak ya tu berkat dia. Berkat saat ni tu, hasil daripada tuai saat ni tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia buat saat ni tu tak lain tak bukan semata-mata untuk nak khidmatkan bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci ini. Itu panggil berkat, barakah, mana tu ziyadah ba'da ziyadah, tambah selepas daripada tambah. Mari satu masa mana-mana pun orang kenal mata al-Jurumiyah. Maka mata al-Jurumiyah ni dikaryakan oleh siapa? Mata Mutammimah ni dikaryakan oleh siapa? InsyaAllah pada halaqah, pada perjumpaan kali ni kita nak kenal, orang panggil Muqaddimatul Ilmi. Sebelum pada kita nak kenalkan Muqaddimatul Kitab, kita pergi cari kitab Mutammimah Matan al-Ajurumiyah fi Ilmi al-Arabiyyah. Hari ni kita mudah cari dalam internet, dalam mana-mana tempat, di tempat jual kitab, maktabah mana tu ada kitab ni. Ada kitab ni. Kita nak syarah dengan cara orang panggil ringkas lah, ikhtisar. Mana tahu dengan cara ringkas lah. Cuma kita tumpu kepada isi dia tu. Kita tumpu kepada isi dia tu. Kita mari kenal sikit hari ni insya-Allah. Piakah tuai karya kitab Matan al-Ajurumiyah. Tuai karya kitab al-Matan al-Ajurumiyah saat ni tu kena kita dikenalkan mata al-Jurumiyah tu, kita mari kenal sikit pia tu dia ni. Dia adalah nama Abu Abdillah. Orang Arab ni saat ni tu suka sangat panggil, apabila kita panggil dia Abu ni. Apabila kita panggil dia Abu ni, seolah kata dia tengok tak kita saat ni tu beri hormat dia. Galik ke orang Arab ni lakab. Gelaran ni dia panggil Abu Abdillah, Abu Aisyah, Abu Abdul Rahman, Abu Akashah, Abu Zainab. Kabuh gilah ai panggil tak Abu, bapak bagi Aisyah, bapak bagi Zainab, bapak bagi Akashah, bapak bagi Ruqayyah, bapak bagi Fatimah. Ai panggil tu orang Arab ni suka lagu tu. Maka tuan muallif kita ni nama Abu Abdillah. Tengok zahir saat ni tu anak sulung dia saat ni nama Abdullah. Sebablah dia letakkan Abu Abdillah, tapi tak pasti begitu. Kadang-kadang dia tak nama Abu Abdillah, tak pasti tak anak dia saat ni tu anak yang sulung. Nampak tu dah? Dia nama Abu Abdillah Muhammad ibni Daud As-Sanhaji Al-Maghribi. As-Sanhaji Al-Maghribi. Dia nama Abu Abdillah, nama dia Muhammad ibni Daud As-Sanhaji. Kita duk kenal gitu ya, duk kenal tu mata al-Jurumiyah. Kadang-kadang kita tak teringat pada nama apa dia. Ni nama dia. Hari ni tak tahu dah. Tak payah nama dia ni tak payah. Kita ingat kata gelaran dia Abu Abdillah. Nama dia Muhammad ibni Daud. Dia panggil berulangi Muhammad tu. Muhammad ibni Daud As-Sanhaji nama dia. Patu As-Sanhaji ni gapo? As-Sanhaji tak ni tu dia panggil nisbah. Sanare dia saat ni tu sanare kepada satu kabilah Sinhajah bil Maghrib. Satu kabilah ni orang Arab ni, orang panggil kalau bahasa Sia ni kon Arab ni kau chop you back klum chun dru pau. Mana tu yo orang Arab saat ni tu yo berhidup pesing kumpulan. Pesing kotorne, orang panggil kotorne besar ni. Orang kita, orang Melayu kita ada duk lagu tu. Ai panggil tu
keturunan tu, keturunan ni, kabilah tu, kabilah ni. Orang panggil itu banyak. Orang panggil kita boleh tengok orang Jawi kita sendiri. Son Hajah tu orang panggil satu nama bagi kabilah. Kabilah duduk di mana? Duduk di negeri Maghrib. Dan duduk di negeri Maghrib. Negeri Maghrib ni para ikhwah, dan kita tengok atau dulu ni saya pernah royak pada majlis ni, pada majlis mana ni, orang Islam ni apabila dia kenal ni, kita tahu apabila itlaq, apabila panggil negeri Syam, apabila panggil dengan cara kaliguh lagu tu, orang Islam faham kata, orang panggil mula-mula kita faham mula-mula kena pada negeri Suria. Tapi kalau kita baca oleh kitab-kitab nota-nota sejarah saat ni tu terdapat kata apabila dipanggilkan negeri Syam, masuk dalam tu negeri apa? Negeri Suria tu sendiri, negeri Lebanon, negeri Ordon, negeri Palestin sekarang. Negeri Palestin sekarang. Mana tu apabila kita letak, kita itlaq, kita panggilkan nama Ahlus Syam. Ahlus Syam masuk sebagai mana nama yang saya sebut tak ni. Supaya juga negeri Maghrib. Negeri Maghrib saat ni tu apabila kita baca oleh nota sejarah, apabila kita baca dalam sebagai ilmu nota negeri tu, atlas tu, panggil bahasa Thailand panggil bahasa Korea, bahasa Pentilok. ถ้าเรามองดูแผนที่โลกเขาจะเจอในแผนที่โลกนั่นก็คือประเทศโมร็อกโก negeri Maghrib. Apabila kita itlaq, apabila kita panggil negeri Maghrib saat ni tu masuk beberapa negeri. Kalau kita tengok dalam nota-nota sejarah lah, kalau kita tengok dalam kitab Ahlul Maghrib saat ni tu masuk beberapa negeri. Supaya Ahli Syam tadi masuk dalam beberapa negeri. Negeri yang pertama iaitu negeri Tunis, negeri Jazair. Negeri Jazair ni mana tu Siberia tu, kita kenal tu. Negeri Jazair, negeri Tunis, lepas tu negeri Morocco tu sendiri. Dengan orang Arab panggil Marrakesh. Marrakesh ni kena pada negeri Morocco, Tonjah tu. Tu di sana. Mana tu Son Haji saat ni tu satu nisbah bagi muallif kita tu sana kepada satu kabilah duduk di negeri Morocco. Tengok pada zahir saat ni tu duduk di Maghrib lah. Duduk di Maghrib. Tapi dikenalkan oleh orang, dimakruhkan oleh orang Ibnu Ajurumi. Baca Ajrum. Tu. Dikenal dengan Ibnu Ajrum. Mana tu dengan dhammahkan waw, dengan dhammahkan ra, dhammahkan waw serta syiddah. Ajrum. Tu baca gitu. Orang Arab tu dia baca gitulah. Lepas tu Ajrum tu, Ibnu Ajrum tu makna gapo? Makna gapo? Maka boleh kita tengok dalam kitab-kitab ulama royak atau Ajrum saat ni tu dia bukan bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab. Dia bahasa tepat dia tu. Bahasa tepat orang panggil lurah barbari. Lurah barbari ni makna tu barbar ni duduk kok balik Syamal Afriki. Mana kata duduk utara bagi negeri Maghrib. Mana utara bagi negeri Maghrib. Ini panggil dia kaitan dengan sejarah lah sikit. Pada lurah barbari saat ni tu Ajrum makna dia al-fakir sufi. Fakir as-sufi. Kita dengar semua fakir miskin. Tapi hak murad di sini, hak maksud di sini fakir sini iaitu berhajat. Orang warak ni apabila dia itlaqkan fakir, iaitu dia tu berhajat. Kita apabila dalam bahasa cara wizakat ni, orang fakir berhajat juga. Hak situ orang panggil berhajat kepada al-mal. Tetapi hak di sini maksud dia iaitu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba saat itu sentiasa, setiap minit, setiap masa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Itu dipanggilkan. Maka barbar ni Ajrum tu makna lagu tu orang panggil kebanyakan saat ni tu ulama wi makna gitu. Wi makna gitu. Mereka seorang ya Ibnu Anqa ni orang ulama
ulama lughah besar lah duduk dalam media lughah ni. Yawi kata apabila aku tanya orang Barbar ni, orang duduk di negeri Barbar ni dengan kecil bahasa ni, dia kata orang Barbar tak ada wi makna ni. Dia wi makna lain. Ajrum ni bukan makna al-faqih sufi, tapi ditegaskan oleh Ibnu Hajj sebagai ulama juga, ulama lughah juga, dan Imam As-Suyuti kata makna tu dah lah. Makna tu ada khilaf dah sikit. Maka Ibnu Ajrum ni dia beranak bila? Kita mari tengok dia beranak bila. Beranak dia beranak dia di satu tempat nama Fas. Nama Fas ni kalau kita tengok sekarang duduk lagi Morocco lah. Dia beranak tahun 972 Hijriah. Dia beranak tahun 972 Hijriah dan dia mati pada tahun 723 Hijriah. Imam Ajrum dia beranak pada tahun 972 Hijriah, dia mati 728 Hijriah. Maknanya orang ulama korong Kelapa lah. Ulama korong awal korong Kelapa. Ulama awal korong Kelapa. Maka dia saat itu beranak di negeri Fas, dan dia tu mati di situ juga dengan usianya umur dalam sekitar 51 tahun. Umur 50 tahun, satu tahun. Sebab orang kita ni, sebagaimana Nabi kita SAW katanya, umur bagi umatku saat itu tak lebih daripada 65 tahun. Duk sekitar tu lah. Tak lebih daripada illa qal, mereka sikit sangat. Kita saya ni apabila kita ni banyak dah baca-baca terjemuh ulama ni banyak ke ulama duk umurnya sekitar tu, sekitar 65 45 45 tu duduk sekitar tu. Itulah bagi umur manusia kita, terutama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasalah Ibnu Ajrum saat ni tu dia belajar di negeri di halaman kampung dia, iaitu negeri Fas. Duduk di kampung satu tempat tu, kampung nama Fas. Fas saya tak pasti. Imam Ghazali pun dia mari daripada Fas juga, tapi kita tak pasti. Tak pasti ni kita kena cek kali lagi. Kata Fas hak Imam Ghazali tu dengan Fas hak Imam Ajrumi tu tepat tu lah dak. Tapi dia hidup di situ, dan selepas daripada yang ngaji situ dia pergi Mekah. Sebab orang Islam kita ni sama-sama lah kita tengok dalam terjemuh ulama saat ni tu dia duduk ngaji di kampung dia duduk besar situ, duduk dalam didik ke guru, duduk dalam didik ke bapak. Apabila besar, apabila ada ilmu, apabila ada pengalaman, dia tubik tu rehlah ulama tu, rehlatul ulama saat ni tu golek ke al-ifadah wastifadah. Rehlah dengan cara bawakan faedah kepada orang dan tolakkan faedah maklumat baru. Itulah patut sikap kita, patut kita duduk. Kita ni bukan kadang-kadang kita rehlah ni sekadar nak suka dia saja ya. Sekadar kata nak gi suka klik mari tak leh gapo. Rehlah ulama bukan lagu tu. Rehlah ahli ilmu bukan lagu tu. Rehlah mereka ini apa tu tubik luar, cari khibrah, cari ilmu, beri nasihat kepada demo tu, dapat istifadah daripada demo tu, dapat faedah daripada demo ni. Orang boleh ambil faedah daripada dia pun boleh hui faedah pada orang lain. Itu panggil tu cara rehlah ahli ilmu yang kita tahu. Dan imam kita ni ya rehlah pergi kepada Mekah lah, buat haji. Lepas pada dia buat haji saat ni tu, dia masuk di Kahirah. Dia masuk di Kahirah Mesir ni. Alhamdulillah kita ni boleh duduk sini juga. Dia panggil kita boleh jejak tanah, bumi yang para ahli ilmu tu jejak kita. Alhamdulillah. Ini panggil kata ya Allah SWT pilih hui kepada orang-orang mana yang ia khandak. Kita boleh mari duduk tempat ulama. Kita boleh mari duduk tempat ahli ilmu. Kita mari boleh duduk tempat mereka yang orang panggil kata duduk didik ke dapat ilmu di sini. Kita panggil perusaha tua okat diam, kita boleh mari duduk sini. Mana tu fursah yang sangat berharga. Kita boleh mari duduk tempat macam ni. Terutama di Kahirah ni, orang panggil ribuan ulama masuk di sini. Masuk supaya ambil ilmu, masuk supaya bui ilmu, masuk apa yang kata di tempat yang dipenuhi dengan para ahli ilmu, dan tempat yang dizerahi oleh para ulama dan para anbiya
dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala penuh benar sini. Panggil sahabat Nabi dan tabi'in banyak masuk negeri Mesir ni. Terutama negeri kita duduk ni di Kairah, di Dumyat, di Mansurah, di mana-mana tempat lagi yang kita tak sebut tu. Ai panggil duduk dalam negeri yang barakat. Tu dia. Dan Imam Al-Jurumi saat ni tu dia saat ni tu sangat hebat lah. Kalau kita tengok dalam kalangan sah orang ngaji ni, dia sangat hebat. Dia sangat hebat dari kalangan orang ngaji. Hak tu kita nak. Nah, kita apa yang kata, kita nak support dengan mereka tu, walaupun kita bukan daripada ahlinya, tapi kita nak ada panggil support. Tashabbaha bil haula wa in kana nahnu laysa minhum. Nak support pada dah. Kita nak support dengan mereka itu. Mereka itu dapat boleh ilmu, kita dapat juga boleh istifadah, boleh faedah daripada ilmu dia. Dan Imam Al-Jurumi saat itu, kalaulah kita tetap duduk dalam sah ngaji tu, dia lebih daripada guru. Ni patut kita iktisab lah, patut kita ambil buat contoh tauladan. Orang panggil kata sebagaimana Imam Suyuti ni riwayat atau wasafahu syurrah muqaddimati bil imamah fi nahwi wal barakah was salah. Dia saat itu panggil tu kaki depan lah. Orang panggil Tok Ime pada masalah ilmu nahwu di masa dia lah. Di masa dia lah. Dan Tok Ime juga dalam masalah berkat. Tok Ime juga dalam masalah as-salah. Mana tu dapat orang saat ni tu boleh ambil istifadah, boleh ambil faedah daripada dia. Dan email kita saat ni tu dia tulis beberapa buku. Banyak buku-buku ni Imam Al-Jurumi ni dia aling kok balik lurah lah. Hak masyhur kali hak kita nak baca ni mata Al-Ajrumiyah. Mata Al-Ajrumiyah yang disyarahkan, yang disempurnakan oleh Imam Ar-Ru'aini Al-Hattab, iaitu mari buat Mutammimatu Al-Jurumiyah. Dan Imam Jurumiyah saat ni karya banyak daripada buku, setengah daripadanya kitab Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirasil Amani. Ini duk bicara oleh masalah ilmu qiraat, ilmu cara nak bacakan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua iaitu Muqaddimatu Nahwiyah. Muqaddimatu An-Nahwiyah. Dah peliknya Imam Al-Ajrumiyah saat ni tu dia tak ada nama. Dia tidak menamakan kitab dia dengan Ajrumi. Orang belakang ni dia mari menamakan kitab dia. Mari nama Al-Jurumi. Al-Jurumi iaitu nisbah pada tempat lah. Tempat Al-Ajrumi tadi tu. Hak kita baca tadi tu. Iaitu apa? Hak mana Al-Fakir As-Sufi tu. Al-Ajrumi tadi tu. Ibnu Ajrum, maka kitab dia nama masyhur dengan nama tu lah. Kita tengok bila masa dia tulis kitab ni. Bila masa dia tulis kitab ni. Apabila kita nak tahu situ, kita kena kita tengok orang sezaman dengan dia lah goyak. Ni cara kita nak kenal orang. Kita nak kenal orang, kadang-kadang kita saat ni tu nak kenal satu orang, kita kenal dengan jalan lain. Tu tak kena tu. Hak tu apa yang kata benda yang jadi kebanyakan, jadi selisih sama-sama kita. Kita nak kenal ke satu orang, kita pergi kenal ke dengan jalan ni orang lain. Terutama kita kenal dengan jalan yang seteru dia. Siap. Tak molek sama dia. Tak molek sama dia. Kita nak kenal orang, kita kena kenal daripada tua tu. Hak tu lah hak mula-mula, hak tu lah hak molek-molek sekali. Dan saya pun ngajak kepada dasar ni. Kepada dasar ini. Iaitu apabila kita nak kenalkan satu orang, kita pergi kenal lah kepada dia sendiri. Kita nak terima, hak tu suku kira. Tapi nak ayat atau adakah kamu kenal dia tu daripada dia? Hak tu kita kena tanya semua. Kena tanya semua pada diri kita. Sama ada kita orang awal, sama ada kita orang ngaji, sama ada kita orang alim ulama. Orang alim ulama tepat tu. Kadang-kadang kita ni orang panggil kata nak kenalkan satu orang, kita pergi kenalkan dengan cara jalan ni orang lain. Terutama seteru dia. Sebab tu ahli ilmu ni apabila cara mereka tu nak baca buku ni, kadang-kadang dia nak kenalkan satu orang, dia pergi tolak, dia pergi mutalaah, dia pergi baca, menyelidiki kitab-kitab hak seteru bagi seorang. Ini banyak kita kata, bukan dalam tempat kita saja, dalam sejarah. Dalam sejarah, orang saat ni tu apabila nak jadi punah dengan satu orang,
golek ke banyak ke dia kenakan orang bukan jalan tuwe, tapi dia kena jalan tak sah so lagi. Kalau kena dengan cara jalan tak sah so lagi, kalau tak sah tu orang molek tak apa, alhamdulillah wa fabiha wa ni'mah. Tapi kalau kita kenakan tak sah tak ni tu, tak sah yang mikir tak baik dengan dia, apakah lagi tak sah tak ni tu gapo seteru dia. Supaya kita lah, kita untuk guru kita buat misal kat rumah tu kita kata apabila kita nak berumah tangga. Nah, apabila kita nak berumah tangga, tak lain tak bukan kita kena hantar kaki kita. Kita kena hantar orang panggil wakil kita supaya kita tengok. Orang panggil supaya kita tengok gina kena ke satu orang. Sama ada balik perempuan sama balik lelaki pun supa. Ya hantar orang. Maka orang sakning tu golek ke kalau kita tanya, kalau kita tanya ke orang kenal sungguh dengan dia, orang kenal sungguh dia dan mikir baik terhadap dia. Molek semua dia. Molek semua. Tapi kalau kita kenal ke satu orang, kita tanya ke satu orang, bukan orang saat itu tak apa kenal dengan dia. Dan orang saat itu seteru dengan dia Allah. Nas'allahu salamah wal afiyah. Inilah banyak. Orang panggil kata banyak ada berlaku-berlaku di masyarakat sekarang. Tapi saya ingat satu patah ulama yang kata no. Dia kata golek ke masalah ada berlaku selisih sama-sama kita ni dua perkara je. Tak lari daripada dua perkara ni. Tak lari daripada dua perkara ni. Yang pertama kita tak faham dengan apa guru kita kosak. Guru kita kosak lagu lain, kita pergi faham lagu lain. So, yang kedua, kita pergi goyak kepada orang lain benda-benda hak dia tak kata. Benda-benda hak dia tak kata. Yang pertama, kita pergi faham benda hak dia tak kosak. Yang kedua, kita pergi goyak benda hak dia tak kata. Dua perkara ni lah jadi apa yang kata jadi khusumah, jadi kelahi, jadi balah, jadi selisih sama-sama saudara orang Islam. Inilah banyak apa yang kata yang kita nak goyak sikit sini. Ini adalah apa yang kata setengah daripada kita nak fawaid, faedah yang kita baca terjemah ulama. Ini faedah dia. Salah satu daripadanya. Kita tengok Imam Ajrumi. Apabila kita tengok orang sezaman dengan dia dan orang kenalkan dia. Dia kata namanya Ibnu Maktum nama. Ibnu Maktum dalam kitab ya Tazkiratihi. Dan dia saat itu orang semasa dengan Imam Ajrumi dan dia kenal Imam Ajrumi. Imam Al-Ajrumi, Abu Abdullah tadi tu. Dia kata Imam Ajrumi kata wa huwal an hayy. Dia saat itu tu gapo? Dia saat itu masih hidup. Tetapi hak demo kita tanya gapo? Kita tanya dia tu sungguh kedak Imam Ajrumi tulis kitab ni. Sungguh kedak Imam Ajrumi tulis kitab ni. Kita dapat kata dia Ibnu Maktum dia kata dia sekarang tu hidup lagi dan dia tulis kitab ni dan kitab gapo? Kita Ajrumi saat ni tu pada apa? Pada tahun 719. Ketika demo kita tanya tu. Maka dia mati 723. Mana tu tengok Zahir orang kita tanya dia saat ni tu belum dia nak meninggal dunia dalam 4 tahun. Demo kita tanya tahun 719. Dia mati 723. Maka tengok Zahirnya, kita tengok pada notas sejarah catat pada kita ni, tengok Zahir kata dia mati tahun 23. Masa tu belum pada dia nak mati tu 4 tahun. Makna terdekat. Makna terdekat sangat ke masa demo kita tanya tu. Tu dia. Maka ada lagi dah demo tanya atau kitab ni dia tulis mana? Dia tulis di kampung dia ke dia tulis di mana? Terdapat dalam banyak ke kitab-kitab ulama duk nakal mai kita. Dan kita tak kadang-kadang banyak kita tak ada ambil daripada kita. Kita ambil daripada ahli ilmu juga mari duk royak kepada fak kita ni. Kitab dia ni Imam Ajrumi saat ni tu dia tulis kitab dia ketika dia saat ni tu gi wahji. Ketika dia tu gi wahji menghadap Baitullahil Haram. Baitullahil Haram. Sebab itulah berkat kitab dia ni. Sebab setengah daripadanya ulama-ulama duk hikayat mari. Panggil kata dan kita pun dengar tu Jawi kita duk hikayat juga. Dan kitab-kitab ulama pun duk hikayat juga kata Imam Ajrumi saat ni tu
ketika ia tulis kitab Mata Ajurumiyah saat ni tu ia tu nak tengok kata benda ia tulis saat ni tu berkat ke tak. Hak ia nak tulis tu berkat ke tak. Inilah segia bagi kita apabila kita ni orang ke belakang, tak kira saya sendiri dan orang dengar kita ni, apabila kita nak buat satu perkara, hendaklah kita saat ni tu tanya kata kita nak buat ti kerana apa? Adakah kita nak buat saat ni kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang? Adakah kita nak kita buat satu perkara tu nak ayat atas kita reti? Adakah satu perkara kita tanya semua. Sebab tu Imam Ajurumi kita ambil sikap sepuang dengan dia. Ya tak nak. Apabila dia tulis mata tu ya tak? Kalulah mata ni aku ni buat ikhlas kerana nak tolongkan agama Tuhan sungguh, aku buat saat ni tu ia tahu dalam apa? Dalam sungai. Dalam satu sungai, maka ia alqahu fil bahri. Nah, tengok Zahir tu kalau fil bahri ni dalam satu laut lah. Dalam satu laut. Wa qala in kana khalisan liwajhillah fala yaballu fakana amru kadzalik. Ya tak kalulah aku tulis perkara ni aku ikhlas kerana wajah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana nak tolongkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, aku minta uwi ia jangan gelap. Aku minta uwi ia jangan basah. Maka ulama tu fal amru kadzalik. Maka pekerjaan ada gitu sungguh. Jadi kan? Jadi kata apabila pada zahir je, pada kita ni, pada hukum akal kita itu kira tak apabila khetah tahu dalam kita pergi lota, kita pergi bahasa tani panggil lepa. Kita tahu dalam air laut ataupun dalam air sungai pun benda tu pasti kena basah. Hukum adat lagu tu. Kita bahaya atas hukum adat tu lagu tu. Tetapi nak ayat atau Imam Ajurumi yang kata kalulah aku ikhlas, benda ni tak basah, benda ni tak gelap. Maka pekerjaan dia gitu semua. Itulah menunjuk kata ciri-ciri yang Allah SWT tunjuk kepada hamba yang dia hendak kata benda ni Allah SWT telah istijab memperkenankan pekerjaan-pekerjaan dia. Ya, sikit daripada saya sini, dan kita mari tengok muallif yang kedua. Muallif yang kedua ni muallif yang kedua iaitu ketua kitab Al-Mutammimah. Kitab Mutammimah. Kalau dah orang ada tanya kita, "Geno ustaz ni kacau duk sungguh masalah nak goyak." Masalah nak goyak terjemuh ulama, masalah nak goyak gitu nak goyak ni. Pada gapo? Pada gapo? Masuk lebat selalu lah. Masalah ni tu orang panggil tu orang tak kecek dah benda lagu ni. Tu panggil tu lupuk kita. Itulah yang panggil tu lupuk kita. Kita tak tahu kata apabila kita pergi bacakan sejarah, nota-nota sejarah ulama saat itu boleh banyak fawaid. Tapi di sini apa yang kata kurang orang nak nampak fawaid itu. Kurang orang nak nampak. Kita ni hatta sehingga orang ngaji sendiri pun kurang baca terjemah ulama. Ai panggil kata สมโนความเป็นอยู่ของอุลามะนั้นไม่มีคนอ่านไม่มีคนจะอ่านแล้ว Dengan sebab gapo tu saya tak tahu juga, tapi dengan sebab dia tu tak nampak kepentingan. Kita apabila saya salah satu daripada yang saya suka baca terjemah ulama ni, kita tengok tu dalam terjemah mereka banyak yang kita boleh ambil. Kedudukan mereka, PA perangai mereka, cara ngajar mereka, pakaian le masalah nak ngajar, cara ulama saat itu persis sama dia sendiri. Dan banyak panggil kehidupan yang tu duduk situ. Maka kita ni tak terlepas daripada ulama. Kita tak terlepas daripada ulama saat ni tu, supaya makan ni tu tak terlepas daripada garis dan sakar. Supaya tu dah. Makan ni kita ni apabila putus garis dan sakar ni tak sedap tawar dah. Supaya juga orang ngaji ni tak boleh putus daripada ulama, supaya tu dah berhajat. Kita nak tengok kehidupan mereka, kita nak tiru mereka. Sebab mereka ini pertengahan di antara kita dengan Tuhan kan. Pertengahan di antara kita dengan Nabi. Saya panggil mereka sebagai pewarisi. Hak pewarisi sungguh ni ada ke pewarisi lain. Hak saya riwayat ni pewarisi Nabi. Hak makan saka Nabi. Itu kita nak tahu kata hak mana tu kita kena kecek semula lah. Tapi nak ayat tak ada juga. Saya panggil kata pakai pewarisi Nabi, tapi benar ada riwayat bukan. Ada juga. Tu banyak orang pewarisi ni deh. Kita tak pergi situ. Kita mau tengok atau Imam Ar-Ru'aini saat ni tu tua bagi kita Al-Mutammimah Al-Jurumiyah. Dia nama gapo?
Dia nama Abu Abdullah. Allah super dia tadi dia. Tadi nama Abu Abdullah gak lakop dia. Gelar dia. Ini Abu Abdullah Muhammad ibni Abdul Rahman. Tadi Abu Abdullah Muhammad ibni Daud As-Sanhaji. Ni Abu Abdullah Muhammad ibni Abdul Rahman Al-Hattab Ar-Ru'aini. Al-Hattab Ar-Ru'aini. Sikit satu sebagai rekah. Saya nak ambil sejarah dia. Sejarah dia ni Imam Ar-Ru'aini saat ni tu dia asalnya orang Sepanyol. Keluarga yang asalnya orang Sepanyol. Orang Sepanyol ni kalau kita royak dengan sekaligus ni orang awal ni tak faham. Orang Spain. Sebab kalau kita tahu sejarah kita balik Malaysia ni ya faham. Spanyol tu sebagai kota ibu kota bagi umat Islam yang diawai jugalah dia panggil khilafah di zaman Al-Andalusi. Al-Andalusi duduk di sana. Dia panggil Sepanyol. Maka bahasa Thailand kita dia panggil Spain. Keluarga Syekh Abi Muhammad tu Abu Abdullah Muhammad ini Abdul Rahman Hattab asal dia keluarga duduk sana. Keluarga duduk negeri Spain asalnya. Tak kala orang Nasara saat ni tu serai negeri tu serai di zaman tu zaman apa orang tua bagi Syekh Al-Hattab saat ni tu sebagai nama dia Muhammad ibn Abdul Rahman saat ni tu dia hijrah mari duduk di orang panggil balik utara bagi negeri Maghrib. Duduk di negeri Maghrib. Maghribi itulah orang panggil Morocco saya bayak saat ni tu. Mari duduk di situ. Tiba-tiba orang panggil negeri Maghrib saat ni tu dengan negeri Sepanyol Andalus saat ni tu dia ada hubungan rapat. Kalau kita baca sejarah tu dia banyaklah lagu tu lah dia panggil hubungan rapat, dia dekat. You duduk dalam kalau bahasa Thailand panggil you naik anakit pokkrong diokan. Abak tu ada pecah sana dia panggil tu dia panggil apa ulang negeri sana pecah. Sini gonye halah. Jadi gonye. Maka Syekh Hattab saat itu dia hijrah mari duduk di negeri Morocco, duduk balik utara. Bukan duduk balik janub ni tak, balik shimal. Negeri apa? Negeri Afrika tu. Maka tak kala tu di situlah orang panggil kata itu besar je pok dia besar duduk di situ start. Apa duduk di situ? Seterus saat ni serai pula di situ. Terpaksalah Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman saat itu kena hijrah. Maka hijrah di sini kata ulama sejarah kata Syekh ni tu buat putus hijrah pergi kepada Makkahul Mukarramah. Kepada negeri Makkahul Mukarramah sebagai tempat timbul asal agama Islam kita. Hidup tempat dia panggil tempat kemajuan asal bagi agama kita. Maka di situlah di Mekah itulah diberanakkan tuan muallif kita ni Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Rahman tu diberanakkan di negeri Mekah. Pada bulan Ramadan tanggal 18 tahun 902 Hijriah. Maka di situlah Syekh Hattab saat itu mula belajar, mula ambil pengalaman dan masalah ilmu, jumpa dengan remo tu, jumpa dengan remo ni, jumpa dengan orang bijak pandai. Setengah daripada zaman tu saat ni tu kau orang tua dia apabila beranak dia di Mekah saat ni tu dia saat ni tu pernah jumpa dengan para ulama. Dengan para ulama dia jumpanya iaitu Syekh apa? Syekh Hafiz As-Sakhawi. Hafiz As-Sakhawi ni mana tahu ulama Kedabai jugalah. Sebagai anak murid Ibnu Hajar Al-Asqalani tu Fathul Bari dalam mazhab Syafi'i tu. Muhammad ibn Ahmad ibn Ali Al-Asqalani saat itu kenal tu Ibnu Hajar dalam hadis tu. Maka Hafiz As-Sakhawi tu sebagai anak murid dia jumpa di sana. Dia dah jumpa di sana dan apa yang kata tengok zahir saat ni tu orang dah jumpa dengan Imam Sakhawi tu orang tua dia lah. Orang tua dia dah jumpa dengan Imam As-Sakhawi dan dah jumpa juga dengan Syekh As-Sanhuri dan Ahmad Az-Zarruq. Kita tak jemahlah sini. Maka dah jumpa situlah dan di situlah apa yang kata diberanakkan oleh muallif kita saat ni tu sebagai tempat kemajuan umat Islam di sana di Makkahul Mukarramah pada tahun yang ke-902. 902. Dan di situlah muallif kita ni orang panggil buat guru pergi mari.
Ni orang panggil hidup kita saat ni tu kena ada guru. Bukan kita saat ni tu jadi talabul ilmi kita baca sendiri. Oh ni tak leh. Orang panggil tu bukan jalan ni ulama. Kita kena duduk dalam tarbiyah, duduk dalam didik ke ulama. Kita kena duduk dalam didik ke ulama tu utama. Mula-mula saat ni tu kita duduk tempat teh kita. Kita ada kita tak faham. Tak faham kata no. Kita dapat gapo? Dapat didik ke fulan, tapi kita tak boleh nak faham lagi, iaitu apabila orang saat ni tu ngaji banyak tempat lagi, terutama ngaji gi satu tempat pada satu tempat pada satu tempat. Apabila ia pindah gi lagu tu, memang ia sakafah dia, pengalaman ia keluar. Apabila dia keluar, tahu pun jadi banyak, pengalaman pun jadi banyak. Kadang-kadang anak murid tu ada khilaf dengan tok guru. Kadang-kadang lah ada khilaf dengan tok guru. Tetapi saya nak wayak sini walau bagaimanapun kita, apabila kita ada pengalaman, kita ada orang panggil tu ilmu kita saat itu lebih pada guru kita, tapi kita yang pertama kali kita jangan lupa asal. Kita nak khilaf boleh dengan guru kita. Tak mustahil, benar mungkin kita nak khilaf guru kita. Tetapi kita kena ingat kata guru mung ni lah yang buka we nak koci dia mung. Ni kita kena tanya di sini. Nak tanya tu banyak ke orang kita ke belakangnya saat ni tu. Kita ambil ilmu daripada fulan. Apabila ada khilaf sikit, kita kira kata agak ya seteru dengan cara kaligu. Itu panggil kata benda yang jadi tak betul cara didik ke. Kadang-kadang guru sendiri buat contoh. Kita ni kadang-kadang khilaf saat ni tu siapa kerak putus adik kakak, kerak putus di antara anak murid dengan guru. Sedangkan masalah khilaf saat ni tu duduk dalam masalah khilaf cabai ya. Kalau malah masalah akidah pun masalah cabai ya. Tapi kita ni kerak putus. Itu panggil kata benda hak sekarang ni, benda hak duk berlaku sekarang ni, orang panggil tak ada didik ke. Apabila khilaf dengan guru sikit tu agak seteru. Agak atau tak ada kepentingan langsung. Tu punah. Tu orang panggil cara didik ke yang orang panggil, kalau kita kacak mudah-mudah dengan bahasa kasar sikit, kita dapat didik ke orang bukan ahli tu lagu tu. Kalaulah kamu biasa duduk sila bawah kaki-kaki ahli ilmu, tak tubik lagu tu. Tak tubik lagu tu. Kalau kita tubik jadi lagu tu, kita nak cek atau kita makan didik ke siapa? Makan didik ke ajari hak siapa? Kita nak cek lah itu. Ada kita ni, orang kita ni walaupun ia tak pernah mengaji dengan satu orang dengan cara kitab berkitab, ngaji dengan orang saat ni tu kau dah tanya ya, lagu mana salah ni lagu mana kitab ni lagu mana tu panggil tu hubungnya kita saat ni tu dengan dia tu ada berbudi basar. Berbudi basar, kadang-kadang berbudi basar guru dengan guru, kadang-kadang anak murid dengan guru, kadang-kadang kebanyakan pak dengan anak. Waris pergi mari, kadang-kadang waris. Tapi tak, orang lain ni kadang-kadang apabila kita selisih, serta merta wak jadi akak seteru. Tuduh pula guru, gitu ni. Ini apa yang kata tarbiyah tak kena. Tarbiyah kita tak betul. Patut kita tu tarik mula. Kita sebagai anak murid kena insaf. Kita sebagai guru kena tunjuk ajar juga kepada anak murid kita. Jangan kita jadi lagu tu. Kita kena ingat juga dalam Islam ni kata ana al-jaza min jinsil amal. Balasan saat ni tu ia duk terhenti di atas amalan yang kita buat kerja. Supaya tu kita buat dengan orang lagu tu, orang akan buat pula kita lagu tu. Dalam Islam kita ni tak lagi ada lagu tu. Selalulah kamu yakin kata benda tu yang akan jadi lagu tu, mu jangan buatlah kat orang. Terutama orang ada budi bahasa dengan mu, jangan sama sekali. Tu tengok kita, tu tengok Imam Ar-Ru'aini, Al-Hattab saat itu dia berguru. Dia berguru terutama dengan kibar ahli ilmi lah. Orang tu urus tegah-tegah lah di zaman dia saat ni tu. Dia panggil kebanyakan Muhammad Ibnu Muhammad saat ni tu banyak orang panggil guru dia. Banyak daripada guru dia. Setengah daripada guru dia orang panggil Syamsuddin Ahmad Ibnu Musa Abdul Ghaffar. Dan Abdul Haq Ibnu Abdul Haq As-Sambati Asy-Syafi'i Al-Qahiri. Abu Khay Az-Zuddin Ibnu Abdul Aziz Ibnu Umar
Ibnu Fah al-Makki. Orang panggil, dan sekali lagi Burhanuddin Ibrahim Ibn Ali Al-Qalqashandi Asy-Syafi'i Al-Qahiri. Ini panggil tu ulama sedekah saja ni yang saya sebut ni tu. Dan dia juga waqad kana min akbari qadran wa aqwahum atharan fi masirati al-ilmiyya walidihi. Mula-mula sekali ngaji dengan orang tua dia lah, dan dia baca kebanyakan kitab-kitab saat ni tu di atas orang tua dia, ketua muallif ni baca kitab Muwatta. Dan dia saat ni tu orang panggil di negeri Maghrib saat ni banyak ke ulama sana, ulama mazhab Maliki sana, ulama mazhab Maliki sana. Tak serupa mak kita banyak ke kita duduk lah aliran mazhab Syafi'i, aliran mazhab Syafi'i. Dan dia saat ni tu mula-mula ngaji dengan orang tua dia saat ni tu mula dengan kitab ibu selalu dah, kitab Muwatta yang ngaji. Allahu akbar deh. Yang ngaji apa panggil cara orang Arab ni, yang ngaji cara bersanad mereka tu yang ngaji kitab ibu selalu dah, kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta ni kitab tok guru bagi Imam Syafi'i kita. Apa tu Imam Syafi'i kita satu hari dia kata no. Dia kata ma ba'da kitabillah asahhu min kitab Muwatta Ibn Malik. Satu hari dia pernah kata itu. Ya tak no. Ya tu tidak ada kitab yang sesahih selepas pada Quran malaikat kitab Muwatta Imam Ibn Malik. Tu kita dengar juga lagi, iaitu tidak ada kitab yang sahih selepas daripada kitab Allah SWT, iaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maka dua ni tengok zahir, tengok nampak jadi berlawan ni. Tapi kalau kita pergi tengok syarah ulama, kita tengok, kita ngaji dengan cara molek, ulama kita jawab, ada jawab yang tidak ada berlawan negapo. Iaitu zaman Imam Syafi'i kata saat ni tu ketika Sahih Bukhari tak ada lagi. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata lagu tu zaman dia kata lagu tu. Maka apabila Imam Bukhari dan Muslim lagi tak munafikan kata dua buah kitab ni adalah sesahih kitab selepas daripada Quran. Mana kata masa lain-lain. Dan masa Imam Syafi'i tu yang mari Sahih Bukhari dan Muslim tak ada lagi. Sebab Imam Bukhari dan Muslim bawah sikit, Imam Syafi'i Aimatul Arba'ah atas sikit. Terutama Imam Malik dah. Terutama Imam Malik. Maka ulama ni ada kecek panjang lah sini ni. Ada bahasa dia. Bahasa dia kata adakah di antara Muwatta Imam Malik dengan Sahih Bukhari Muslim ni, mana kita nak mendahului dulu, mana atas mana bawah. Ada ulama buat bahasa. Kalau kita tanya dalam mazhab Maliki, dia kata tinggi Muwatta. Tapi kalau tahqiq iaitu pendapat yang lebih betul dan lebih sahih dan kebanyakan ulama jalal iaitu kitab yang sahih selepas daripada Al-Quranul Karim, iaitu kena kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab apa? Sebab orang panggil kata syarat bagi Imam Bukhari, syarat bagi Imam Muslim saat ni tu nak masukkan hadis dalam kitab dia tu ada syarat dia. Maka syarat dia saat itu ulama talaki dengan cara orang panggil berhubung sanad saat ni tu kata dalam tu hadis sahih sungguh. Adapun dalam kitab Muwatta ada juga hadis yang sahih, ada juga hadis yang tak sahih, ada juga hadis mauquf, ada juga hadis maqtu', ada juga hadis inqita', ada di sana dalam itu. Maka bahasa ulama tu ada perbahasa panjang lah di sini. Maka itu nak noyak tu Imam Ar-Ru'aini saat itu apabila yang nak ngaji, yang ngaji kitab ibu dulu. Kitab ibu dalam mazhab dia, dalam mazhab Maliki tu. Sampai tu saya show di sini, tapi guru-guru tak ada nak baca. Kita orang mazhab Syafi'i saat ni tu patutnya guru-guru, terutama guru hak awuso tu lah, baca kitab baca kitab Risalah Imam Syafi'i kita sebagai kitab ibu bagi mazhab kita tu. Tapi jarang orang nak baca. Jarang nak baca sebab gapo tu wallahu a'lam. Nanti kita pergi ada jawab pula kitabih. Yang ngaji kitab Muwatta, yang ngaji kitab Mudawanah. Mudawanah kitab fiqh dan mazhab yang belakang ni. Dan yang ngaji juga kitab Ar-Risalah Ibn Abi Zaid, yang ngaji kitab An-Nawadir wa Ziyadat, dan yang ngaji juga kitab At-Tamhid dan kitab Istizkar bagi Imam Ibn Abdul Bar. Nah, kitab al-mazhab yang belakang ni. Dan yang ngaji juga kitab Al-Muqaddimat li Ibn Abi Rushd dan Al-Bayan wa Tahsil.
Dan yang ngaji-ngaji game banyaklah kitab-kitab dalam mazhab dia tu. Tu dia. Dan imam kita juga ni juga orang panggil tinggallah kepada kita beberapa buku. Beberapa buku, banyak daripada buku, setengah daripadanya kitab ni. Kitab kita nak ngaji ni, kitab apa? Mutammimah Al-Ajrumi. Dan kita ada juga di sana kitab tafsir Quran. Tapi dia tak ada nak tafsir Quran habis. Tafsir siapa surah Al-A'raf saja ya. Dan dia ada juga oleh kitab ya wa hasyah di atas Qatul Nada, wa hasyah di atas kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ibn Malik, dan banyak lagi kitab-kitab dia. Kita boleh nak ngaji ni. Hak masyhur orang ngaji tempat kita 2 buah ya kitab dia ni. Iaitu kitab Mutammimah di atas mata Al-Ajrumi pada ilmu Arabiah sebuah yang kedua itu kitab Qurratul Ain Syarah Waraqat Imam Haramain. Ini kitab yang patut buat ngaji juga. Kebanyakan orang tempat kita, orang Nusantara ni, orang Jawi kita ni 2 buah ni orang buat ngaji kitab dia. Kitab hak masyhur. Hak lain lagi tu kebanyakan tulis dalam mazhab dia. Tak salah pun kita nak pergi baca dalam mazhab Maliki. Sebagai orang ngaji saat ni tu baca untuk nak buat muqaranah. Buat panggil perbezaan di antara pendapat ni masalah tu masalah tak ada apa. Dia ulama Islam belaka, kita jangan nak buat beza di antara ulama kita belaka. Pak kita boleh make kita ambil. Jangan kita tahu hak kita yang kena, hak demo tak kena, tak boleh buat gitu. Kita tak boleh buat gitu, cara ngaji tak buat lagu tu. Dan banyak orang panggil ulama-ulama sesama saat ni tu ada orang duk puji baiklah terhadap dia dah. Orang panggil kebanyakan orang duk terjemuh terhadap dia ni. Orang panggil duk goyak sirah tata belakang hidup dia tu, puji di atas dia, puji sebagai ulama sedega lah. Sebagai ulama sedega bahkan ashab bagi orang ikut dalam mazhab Al-Maliki hak mari lepas daripada dia ni, seperti Ibn Arabi, seperti Imam Az-Zurqani, seperti lain-lain lagi saat ni tu kebanyakan istifadah daripada ta'liqat dia, sebagai ambil sebagai kata pendapat yang dimuktamad dalam mazhab Maliki tu utamanya. Kita ambil satu daripadanya, orang ada puji di atas dia tu dipanggil Syekh Muhammad Ibn Makhluf Al-Misri, orang Mesir dia ni. Dia tulis ada satu buku, dia tulis kitab Syajaratun Naw fi Tarjamati fi Tabaqatil Malikiyah. Kitab ni orang ngaji ni patut ada milik lah, patut boleh milik kitab ni. Syajaratu apa? Syajaratun Naw fi Tabaqatil Malikiyah. Fi Tabaqat Al-Malikiyah. Kita tengok sana banyak ulama-ulama dia duk sebut kecek tentang masalah sirah ulama. Maka Syekh Muhammad Ibn Makhluf dia kata dalam kitab ni, dia kata Syekh Hattab saat ni tu Ar-Ru'aini tu Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Rahman tu kata Al-Faqih, dia ni orang tok fiqh, Al-Allamah, orang yang bersangat ta'lim, orang hafiz, orang ada hafalan kuat, orang an-nazar, orang hafiz saja tu nazar, orang panggil orang nazar. Orang tilik ke masalah tu dengan cara halusi. Ahadu ulama al-kibar al-muhaqqiqin al-akhyar. Dia tu salah satu daripada termasuk ulama yang besar lah, yang terpilih dalam kalangan umat Islam ni. Asy-Syaikhun Salih al-muallifu al-muhaqqiqu al-muttali'u al-mutabahhiru fil ulumi naqliha wa aqliha. Dia saat ni tu adalah orang yang mutabahhir, orang yang mendalami, orang muttali', orang yang baca banyak, orang yang mutala'ah kitab-kitab tu banyak, orang yang mutabahhir, mendalami, turun dalam medan, sama dalam masalah nakli ataupun akli, ilmu nakal dan ilmu yang bahasa akli. Panggil kita ni orang Islam ni tak boleh buat beza. Sebab dua saat ni tu dua ni yang duk kali semua. Duk kali mau ilmu nakli dengan akli. Sebab apa? Sebab akli memang nak fahamkan ilmu nakli. Kadang-kadang kita pakai akli saja kita tahukan nakli. Kadang-kadang kita pakai nakli saja kita tahukan orang panggil kata akli. Itu tak betul lah dua-dua tu. Golek ke karo betul, karo duk ambil belaka di antara dua-dua, duk tengah. Ya golek karo banyak ke karo betul, iaitu karo yang kita tengokkan satu karo tu tak jadi berat dalam manusia, ambil belaka. Sebab ia benda yang dia tak
Tak ada benda berlawan ni, benda boleh duk kali. Sebab akal saat ni tu mari nak bantu kalau hak nakli. Nakli ni makna tu hak syar'i lah. Hak nakal le. Nakal mari daripada hadis, daripada Quran, daripada gapo. Tu panggil nakli. Pak akli saat ni tu untuk mari nak faham kalau hak kara hak nakal mari tu. Itu panggil tu hak ulama kita dak syarah tu. Habis itu. Wabil jumlati dan kalau kita kecek dengan cara jumlahnya, cara borang lah, dengan cara directnya, fa innahu ahadul afadil ummah. Dia ni salah satu daripada orang melia jugalah dalam ini umat kita ni. Khatimatul a'immah wa sadatil ulama. Dia saat ni tu sebagai penghulu bagi ulama. Mana tak ada penghulu bagi ulama? Mana orang ulama selepas daripada dia saat ni boleh ambil istifadah, boleh ambil faedah, boleh ambil wak sebaik kaki depan dia. Dia panggil boleh make waktu pe berbudi basar dengan ilmu dia. Itu panggil sadatul ulama. Dan dia mati ni tahun 994 Hijriah. 954 Hijriah. Dia beranak tahun apa dia beranak? Dia beranak tahun 902. 902, umur kita 50 lebih gitu jugalah. Umur kita 52 tahun. Umur kita 52 tahun itu juga. Allah super dengan hak imam tadi. Hak Imam Al-Jurumi tadi lebih kurang ya. Sebab itulah hari panggil benarnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata umur umatku saat ni tu tak lari daripada umur panggil tu 65 dan 50. Duk kita tu lah jarang orang nak lepas daripada 60 naik ke atas. Kalau orang lepas 60 naik ke atas tu alhamdulillah lah. Kalau misalnya tu kita umur kau panjang, tua pun kau molek, tu alhamdulillah. Hak takutnya umur kau panjang, tua kau jahat. Tu tak senas Allah salamah wal afiyah minna wa min masyayikhina wa min abawaina wa min zurriyatina Allahumma amin. Maka petang ni nampak tu sekadar tu dululah. Kita mari tengok pada halaqah yang kedua ni, kita mari tengok kata kepentingan ilmu lughah Arabiah dan panggil sebagai muqaddimatul kitab. Kita nak kecek pada halaqah yang kedua ni sebagai muqaddimatul ilmi. Tu pun tak habis. Tu pun tak habis kita nak baca. Insya-Allah kita akan jumpa pula sekali lagi. Kalau Allah SWT izinkan kita melanjutkan umur kita lagi, kita ada boleh jumpa pula insya-Allah. Maka petang ni sekalian sajalah dengan kami nak kata subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.